Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Kalau siapa Alhamdulillah. okey? Okey, Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustazah kerana dapat meluangkan masa bersama-sama saya untuk saya membentangkan pelan pembelajaran bermakna yang saya akan hasilkan iaitu Google Site lah yang menggunakan kaedah kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB dan diistilahkan juga dengan deep learning. Ustazah pernah dengar istilah tu? Mungkin sebelum ni peristilahan lain kot kan. Kita akui lah dengan peredaran dan juga rebranding item. Betul. Lepas tu yang kami akan tubuhkan Google Site yang menggunakan kelas interaktif lah, menggunakan teknologi semasa dan yang pelbagaian teknologi. Okay. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan sedikit yang saya pelankan ataupun rangkakan pelan pembelajaran bermakna yang saya hasilkan ataupun saya rangkakan. Ustazah ada nampak kan? Okay, clear. Okey, pelan yang iaitu interdisiplin subjek yang menggabungkan dua subjek, iaitu mata pelajaran fokus saya, subjek fokus saya adalah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala mata pelajaran interdisiplin adalah pendidikan syariah Islamiah. Okey, jadi saya cari dan saya dapati ada dua bidang yang dapat digabungkan, iaitu akhlak Islamiah dan hadis hukum. Akhlak Islamiah dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah, hadis hukum dalam pendidikan syariah, iaitu yang tajuknya kalau dalam akhlak berkaitan dengan menjaga penampilan diri dan hadis hukum berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah. Maksudnya saya plan ataupun saya rancangkan kiranya macam dalam menjaga penampilan diri ada batas yang perlu dijaga, iaitu tidak boleh mengubah ciptaan Allah seperti mencukur kening kan, ataupun buat gigi bagi cantik semua tu. Kalau untuk kecantikan tak boleh kan Ustazah? Ya. Okey, jadi dalam untuk tajuk ni memang inilah saya rancangkan lah. Okey, dan kedua-duanya adalah tingkatan 4 syllabus form 4. Okey, standard kandungan bidang akhlak Islamiah. Okey, berkaitan dengan tanggungjawab, dan hadis hukum berkaitan dengan mengamalkan tuntutan. Okey, ni saya bentangkan. Okey, standard pembelajaran. Okey, dan objektif saya gabungkan kedua-dua daripada standard pembelajaran dua-dua subjek tu lah. Jadi saya dapat 3 objektif pembelajaran, iaitu yang pertama menjelaskan tanggungjawab menjaga penampilan diri dan menjauhi perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, memahami kepentingan menjaga penampilan diri yang mempunyai batas agar tidak mengubah ciptaan Allah. Dan yang ketiga, merumus kefahaman dengan melaksanakan tanggungjawab menjaga penampilan diri yang memenuhi tuntutan serta meninggalkan perbuatan mengubah ciptaan Allah. Okey, dan kriteria kejayaan yang saya rancangkan. Okey, dan big idea dalam aktiviti ni adalah penampilan diri dijaga, syariat diperkasa. Hasil daripada gabungan ataupun interdisiplin dua subjek tersebut. Okey. Okey, essential question antara persoalan dalam pembelajaran ini adalah tentang tanggungjawab lah. Tanggungjawab dan mengapa penting menjaga penampilan diri dan dalam masa yang sama menjaga batas syariat. Okey, dan bagaimana pengaplikasian. Okey, dan saya akan bentangkan yang saya akan hasilkan Google Site. Segala persoalan ni saya akan cuba untuk mengajar untuk mencari solusi kepada persoalan ini. Okey, Ustazah, setakat ni Ustazah ada apa-apa ke penambahbaikan? Ya, dari apa yang saya baca tu dari segi yang ni kan standard standard pembelajaran, standard untuk capai tajuk yang kita nak ajar tu. So far tak ada masalah rasanya kot. Memang dah termaktub yang ni. Ya, betul. Okay, nanti dari segi yang Google Site tu kita boleh bincangkan. Okey. Ya. Okey, dan perancangan saya iaitu ataupun plan saya dalam penghasilan projek ini adalah bukti pentaksiran, objektif pentaksiran saya untuk pelajar dapat mengaplikasi dan mengamalkan
menjaga penampilan diri dan meninggalkan larangan mengubah ciptaan Allah seperti dalam hadis. Okey, dan pengetahuan pelajar iaitu menjaga kepentingan menjaga penampilan diri dan meninggalkan larangan mengubah ciptaan Allah. Okey, pengetahuan ni saya ambil dari objektif. Dan kemahiran apa? Kemahiran aplikasi dan mengamalkan. Okey. Dan bukti pentaksiran yang saya rancangkan iaitu pelajar di akhir pembelajaran, pelajar perlu untuk menyediakan ataupun membuat diari 7 hari menjaga penampilan diri mengikut syarak. Okey, jadi dalam masa 7 hari tu sekiranya pelajar dapat checklist penampilan mengikut syarak tu, dan saya mengharapkan agar dapat mereka amalkan sepanjang hari-hari mereka di kemudian hari lah. Okey, jadi ini antara ni lah bukti taksir akhir. Okey, seterusnya penjajaran konstruk ni merupakan aktiviti daripada seindaksi sehingga ke penutup pembelajaran. Okey, Ustazah, untuk aktiviti pelajar seindaksi, saya pelajar aktiviti murid lah, saya bentangkan ni berkaitan dengan aktiviti murid, iaitu murid dikehendaki menyumbang idea berdasarkan tontonan video berkaitan penampilan diri mengikut syariat dengan cara tidak mengubah ciptaan Allah di dalam ruangan Jamboard. Okay, maksudnya sebelum bermula aktiviti pelajar, saya akan bentangkanlah video yang berkaitan, dan video ini adalah hasil daripada saya sendiri, saya yang buat video tu, dan itu dari saya, dan pelajar perlu menyumbang idea semula ke dalam ruangan Jamboard yang akan saya sediakan nanti dalam Google Site. Okey, untuk cadangan penambahbaikan. Okey, sebelum tu dalam NAMSI, dalam kriteria NAMSI kan, dalam kolaboratif, kreatif kan. Okey, pelajar dapat pemikiran kritis lah, dapat memikirkan idea-idea untuk sumbang saran. Okey, dalam untuk seindaksi ni. Okey, dan pemanfaatan digital, belajar dapat mengetahui cara guna Jamboard lah, aplikasi Jamboard yang ada dalam Google. Okey, dan cadangan penambahbaikan dari Ustazah kiranya ada. Okey, yang ni bersempena dengan teknologi pengajaran kan, memang bertepatan lah. Okey, so macam kat sini kalau yang 6C tu, maksudnya kat sini untuk pemula ni induksi set ni kita nak korek dia punya pengetahuan sedia ada. So student kan, so mungkin dari segi memberi pandangan itu boleh gunakan aplikasi lah. Contohnya daripada Jamboard tadi tu nak guna aplikasi Padlet ke, dan sekarang ni student dia dah boleh explore semua tu kan. So mungkin lah cadangan untuk aplikasi Padlet. Cuma saya tertarik kalau tadi kan yang atas tu yang diari tu kan. Ya, dia akan dibentangkan lagi bawah ni. Ya, ada yang di bahagian penutup. Okey Raja. Okey, Ustazah. Kemudian Padlet lah kalau untuk penambahbaikan. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk kepada pembentangan aktiviti. Aktiviti pertama yang pelajar akan buat, murid dikehendaki mencatat isi penting berkaitan tanggungjawab menjaga penampilan diri dan menjauhi perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah di ruangan Padlet yang disediakan. Lalu menghasilkan mencatat isi penting ke dalam ruangan yang saya sediakan, iaitu ruangan Padlet. Okay, maksudnya dia orang tengok daripada bahan yang sediakan oleh Ustazah Syafwa tu, dan dia orang create lah dia orang punya point penting tu. Ya, betul. Mereka akan create dan poin penting tu dalam masa yang sama dapat berkongsi idea dalam ruangan Padlet. Maksudnya bila seorang pelajar akan tulislah isi penting dalam tu, pelajar lain akan boleh baca juga. Jadi akan berkongsi idea dan pandangan dalam ruangan itulah. Okay, Ustazah. Okay. Ustazah ada cadangan penambahbaikan ke untuk aktiviti pertama? Ada tempoh masa lah diberikan untuk diorang catat tak? Adakah macam dia bebas, macam dia orang buka Google Site tu, tajuk tu, lepas tu ada masa ke atau memang kita setting time? Okay, kalau ikut plan, memang sejam lah pembelajaran ini, selama sejam, dan pemula ni saya ambil masa 3 minit dan aktiviti pertama 5 minit. Tapi kalau ini kan, kalau secara Google Site,
Jadi bergantunglah kepada pelajar itu sendiri. Kalau ikut kelas tu sejam lah limit dia. Tapi kalau dalam aktiviti secara Google Site ni dia lebih kepada bebas lah pelajar untuk Bebas terus kan. jawab. So Kalau dia boleh tu terus jawab student lah. student akan bebas untuk keluarkan. So macam dia tambah pada dia bincang dengan kawan, nak tambah lagi isi, so boleh tambahkan. Ya, So dari segi betul. pembinaan infografik, dia punya isi penting tu kebebasan lah kan untuk student. Ya, Sama ada betul. dia nak guna aplikasi, sekarang kan banyak kan macam Canva ke Poster Maker Ha. semua tu, atau pulang lah kan. Ataupun kalau jenis yang manual pula, dia boleh draft peta minda, yang peta sekarang lah kan, peta awal, peta bubble map semua tu, and then dia scan lah. Membolehkan macam tu kan. Boleh Ustazah. Maksudnya dalam Padlet tu boleh masuk juga secara bergambar, secara video pun boleh. Okay, Barasi tu ada. Betul. Okey, jadi kalau Ustazah ada cadangan penambahbaikan untuk aktiviti pertama? Pertama yang diorang baca, diorang boleh terjemahkan dalam bentuk visual lah. Lepas tu boleh lah guna aplikasi apa yang bersesuaian kan, macam saya sebut tadi lah. Selalu yang famous ni kalangan student Canva, lepas tu photogrid ke. Tapi kalau macam dia ikut student kan, ikut tempat, kadang-kadang bagi yang agak yang ke belakang sikit ni, manual kan lah. Maksudnya kita suruh just diorang draw a map tu, scan kan. Dengan scanner pakai tu. Itu cadangan lah sebab masa dia orang tengok dia orang punya yang aktiviti pertama tu untuk baca dan untuk keluarkan. So kita bagi macam dia baca first and then the first impression untuk tajuk tu kan. So kita tak nak expect lama lah. Betul. Okey, Alhamdulillah. Secara tak langsung saya pun nampaklah lebih jelas tentang aktiviti-aktiviti yang akan dibentangkan kepada pelajar nanti. Okey. Seterusnya yang aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua pelajar secara berkumpulan 2 hingga 3 orang, pelajar perlu membincangkanlah mengenai kepentingan menjaga penampilan diri sebab yang aktiviti murid yang kedua ni okey, jadi kepentingan lah berkenaan dengan kepentingan, jadi mereka perlu bincang dan mereka perlu perincikan hasil perbincangan dan bentangkan secara dalam pengurusan grafik. Maksudnya mereka perlu untuk buat peta editing ke ataupun dan berbagai ni menggunakan aplikasi Google. Okay, dan wakil kumpulan itu memuat naik ke dalam tapak Google dokumen yang saya sediakan. Okay, kiranya yang ni secara kolaborasi lah antara pelajar dan secara bentang secara pengurusan grafik. Sama ada berbentuk peta editing ke ataupun pelbagai lagi lah menggunakan aplikasi Google. Okay, dan pemanfaatan digital yang saya gunakan Canva dan Google lah dan Google Document. Ustazah ada cadangan penambahbaikan? Bila melibatkan kolaboratif ni dia akan lebih fun lah kan, maksudnya dia berkembang idea tu. Dan mungkin apa yang hasil perbincangan diorang tu boleh diorang videokan dan send kepada ustazah dengan apa kaedah lah kan, nak pilih classroom ke, nak send by dalam Padlet tu ke, terpulang lah. Tapi kolaboratif ni dia akan bercambah lah, idea tu bercambah. Okay. Betul. Okey. Jadi sekiranya ada kalau cadangan mungkin dari segi teknologi. Sebenarnya macam student ni babak ni memang expert kan. Student zaman sekarang ni dia expert. So mungkinlah kita bercadangkan diorang rakam video tu dan send lah tentu kan. Rakam video pun macam banyak aplikasi boleh guna kan. So kaedah untuk send tu mungkin ikut kesesuaian mereka lah. Betul. Okay, mungkin juga boleh guna aplikasi, pelbagai lah aplikasi kan. Contohnya Jamboard ke kan. Okay, boleh juga untuk upload. Banyak. Sekarang ni student lebih pakar dalam ni.
dalam aplikasi dia orang lebih expert sebab dia orang aja explore. So dia yang paling beruntungnya sebab student sekarang ni dia orang boleh access. So access tu maksudnya dia orang lebih mudah untuk mencari mana aplikasi yang sesuai, yang lebih mudah, easier nak hantar kan. Betul. Okay. Kita teruskan ke aktiviti 3 Ustazah ya. Ya. Okey, aktiviti yang ketiga, aktiviti murid perlu meneliti dan fahami kaimbas flashcard yang menggunakan Google Slide mengenai tanggungjawab menjaga penampilan diri yang memenuhi tuntutan serta meninggalkan perbuatan mengubah ciptaan Allah. Okey, kemudian mereka perlu mencari maklumat tambahan. Okey, jadi saya buka peluanglah kepada pelajar selain daripada maklumat yang saya kongsikan, pelajar boleh juga mencari maklumat tambahan sama ada dalam Google ataupun boleh temu bual dengan rakan-rakan pembelajaran mereka. Contohnya macam antara rakan ataupun orang yang lebih dewasa daripada mereka, mereka boleh berkongsi lah. Okey, kemudian murid perlu merakam dan memuat naik video maklum balas dalam aplikasi Flip Classroom. Okay, jadi mereka ni lah dan mereka boleh mencari maklumat tambahan dan memuat naik pembentangan lah, merakam dan muat naik video dalam tu aplikasi Flipper yang saya sediakan. Okay. Dan pemanfaatan digital yang kali ini menggunakan flashcard, Google biasa itu dan Flip Classroom. Okey. Tak langsung dapat membina kritis komunikasi pelajar tu lah. Okey, menarik. Okey, Ustazah. Okey ke plan saya ni? Bagi pandangan saya yang tidak penuh pakar dalam bab ni, so far so good lah kan. Yang penting dia ada macam unsur boleh tu explore kan dengan teknologi yang terkini dan ini akan menambah dia punya minat lah. Minat untuk search tentang tajuk tu. Tajuk tu simple je tapi dengan kita punya fun learning ni dia akan jadi lebih menarik lah. Tahniah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey. Seterusnya candakan penambahbaikan sekiranya ada untuk aktiviti murid yang ketiga ini. Yang flashcard ni Ada game-game tak di ending tu? Ending saya tak buat game tapi saya ada plan untuk buat pentaksiran lah. Okey. Metod saya kan banyak kan, nak buat teka selang kata ke, nak buat permainan, puzzle kan semua tu dalam apps kan. Ya, betul. So mungkin contoh puzzle ataupun selang kata dan diorang boleh jawab dan diorang boleh send back lah. Ataupun memang guna apps macam tak ingat nama apa tu. Atau kita guna apa? Oh, tak datang. Okey. Antara metod untuk ni lah. Apa? Quizzes, quizzes, semua tu kan. Yang boleh kata fun lah, Wall of Fame semua tu kan. Boleh guna lah. Bentuk pentaksiran. Okey. Okey, Ustazah, ada bahagian ni ada apa-apa lagi ke? Tak ada apa setakat ni. Nanti mungkin kalau ada yang selepas ni kita add on Okey. Ataupun kalau ada yang macam Ustazah ada idea untuk aktiviti murid yang lain ataupun yang rasa macam tak perlu ada, Ustazah boleh kongsikan lah ya. Okey. So maksudnya aktiviti yang ketiga dan seterusnya rumusan. Ni dah penutup dah Ustazah. Maksudnya aktiviti murid di akhir pembelajaran, murid dikehendaki menghasilkan diari 7 hari menjaga penampilan diri mengikut syarak. Okey, maksudnya habis tu mereka perlu hasilkan 7 hari menjaga penampilan diri mengikut syarat menggunakan Canva yang merumuskan perkaitan antara keseluruhan topik pembelajaran. Okey, tapi saya dalam perancangan untuk sediakan template untuk mereka supaya mereka dapat idea lah, maksudnya dapat isi dengan baik lah diari yang saya cuba hasilkan tu. Okey, dan murid perlu memuat naik hasil kerja dalam tapak Google Slide yang saya sediakan.
Okay, dalam pemanfaatan digital ni, pelajar dapat mengaplikasikan Canva dan Google Slide lah. Okay. Ini projek akhir saya yang saya plankan, saya cadangkan, Ustazah. Okey tak? Baik, menarik. Di hari ni, cuma saya nak cadangkan tadi sebut tadi kan yang kat atas kan. Mhm. Kita letak nama yang ni lah, fantastik sikit lah. Okay, di hari 7 hari ataupun tu dia lah 7 hari mencintaimu ke. Tapi kita Ha. akan hurai kan, hurai kepada fokus kita punya objektif tu lah. So tukar bagi nama tu, rebranding nama lah supaya ada orang fun kan. Mhm. Okay, ataupun yang kedua, selain daripada template tu, kita hasilkan bagi dia orang kan suka bermain dengan video-video kan, shoot dengan Mhm. TikTok sekarang ni. So dia orang boleh buatlah video pendek kan, video pendek ataupun gunakan aplikasi TikTok ke untuk buat konsep template slide tu ke terpulang lah. So kita tak limitkan macam bahan yang kaku lah. So boleh bahan yang move kan. Yang Mhm. berbentuk berdurasi lah cadangan. Okey, faham. Okey, menarik juga Ustazah. Okey, supaya macam pelajar dapat pelbagai bukan setakat ni kan. Maksudnya kita bagi ruang dia expresskan kefahaman itu ikut cara dia Mhm. lah. Maksudnya dia suka macam mana kan. Kalau ikut sekarang ni kan semua suka rakam video kan, rakam video pendek. So why not tergunalah kalau orang suka dengan InShot ke, ada suka dengan video maker ke ataupun Mhm. apa nama CapCut ke terpulang lah kan. So Mhm. kita Betul tu. variasikan satu template yang disediakan oleh Ustazah Syafawan ni, kalau kata template yang kaku ke, so kita bagi kebebasan kepada student untuk menghasilkan karya mereka Mhm. sendiri. Tapi masih dalam borderline kita, maksudnya diari tentang 7 hari menjaga penampilan diri ni. 7 hari mencintai Faham. dirimu ke. Cuma pembentangan boleh secara yang Hmm. slide ataupun video kan. Hmm. Faham, menarik. Okey Ustazah. Okey, saya kalau ikutkan dalam pelan pembelajaran yang sampai sini sajalah kalau bermula dengan seinduksi, aktiviti dan rumusan ni. Okey, jadi secara keseluruhan kalau Ustazah ada apa-apa lagi penambahbaikan ataupun apa komen Ustazah tentang pelan pembelajaran bermakna yang saya hasilkan ini. Okay. Ni dari segi realiti penggunaan Mhm. teknologi dan media pengajaran ini. So as a teachers tu kita akan provide. So tugas kita adalah penyedia bahan, penyedia bagi satu proses pembelajaran untuk anak-anak kita tu, untuk student kita tu menarik, dan apa fokus kita, tujuan kita tu akan sampai. Itu adalah Hmm. fokus ataupun kita panggil function teknologi dan media pengajaran lah. Tapi satu perkara yang perlu nak membantu dari segi capai objektif kita itu ialah kita sebagai guru perlu tahu latar belakang lah kesediaan student kita dalam menerima segala metod yang kita sediakan itu. So sedikit sebanyak dia akan membantu kita bersedia. Contoh, kita minta guna apps yang agak-agak tinggi yang makan data untuk download semua kan. So anak-anak kita mungkin belum dia punya peranti tidak mampu menampung apps yang diinstalkan tu kan. Jadi so persediaan guru kena tahu terlebih dahulu tentang latar belakang student dan kemampuan mereka, accessibility lah kita panggil, accessibility terhadap segala teknologi yang kita sediakan. So kalau kata cantik, kita boleh buat dia orang kan ada handset, memang kita kata boleh explore anytime kan, buat the good side. So untuk makluman guru boleh jugalah kita kena research dulu, tengok macam mana supaya segala yang kita sediakan itu mampu dicapai dan tercapai objektif kita yang kita plan itu. Itu dari segi inilah pengalaman kita sendiri kan. So pun memang sangat diperlukan ketika ini selepas pada PKP, memang fokus kita macam PPDPC itu banyak bermain dengan bahagian teknologi dah yang dengan media ni kan. Cuma sedikit banyak dia perlukan juga, satu lagi dia perlukan juga sentuhan kita sebagai guru lah. So kita tahu contoh tadi tajuk tentang syariat kan. So Ya, dia betul. perlukan juga dari segi penerangan secara bersemuka ni kan kepada anak-anak ni supaya dia orang lebih jelas dan faham. Okay? Malam. Okey, faham. Okey, jadi
Saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustazah Yusni atas kesudian Ustazah meluangkan masa kepada saya untuk saya membentangkan pelajaran bermakna yang saya akan hasilkan Google Site tu. Dan Ustazah doakan semoga apa yang diusahakan ini dapat manfaat oleh orang ramai. Okay, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Sebelum tu, okay, tak apa, saya stop dulu. Okay, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berjaya. Good luck. Ma'akum bin Najah. InsyaAllah, amin. Okay.